Assalamualaikum semua, welcome to Nas Winchester. Aku nak cakap terima kasih kepada semua yang telah memberikan sokongan kepada channel aku ni, and kepada yang mana baru saja sampai dekat channel Nas Winchester, dipersilakan tekan butang subscribe dan juga ada bell notification. Korang punya support amatlah aku hargai. You guys are the best. Untuk kisah seram Kliwon pada malam ni, ia adalah satu sambungan daripada kisah sebelum ni di mana Kai dan juga Hakim telah melalui satu kisah seram yang agak mengerikan yang telah memberikan satu pengalaman yang trauma lah untuk kawan dia yang bernama Kai itu. Okey, dan pengirim ni dia telah menghantar lagi satu kisah yang berlaku dekat tempat yang sama guys. Daripada kisah pada malam ni, aku boleh kata dia punya seramnya tu boleh tahan juga guys. Okey, kalau aku jadi macam diorang ni kan, pisang mat. Okey, jadi tanpa masa lagi macam biasa, kita teruskan dengan seram Kliwon. Let's go. Dua bulan selepas kejadian seram yang dilalui oleh Kai dan juga Hakim, dorang ni kiranya dah nak tamat praktikal dorang tu dekat resort yang dorang kerja tu tau. So perasaan semangat untuk balik ke KL, ke pangkuan keluarga masing-masing tu semakin membuak-buak. Dorang ni memang dah looking forward, bersemangat nak balik guys. Tetapi sebelum dorang nak balik ke KL tak lama lagi tu, Kai dan Hakim dorang terfikir macam dorang nak have fun untuk kali yang terakhir dekat sana, dan mereka telah plan untuk bawa sekali budak-budak praktikal yang baru tu untuk join sekali. Lagi ramai lagi best katanya lah. So apa yang telah dirancang oleh mereka berdua kan adalah untuk pergi bermandi-manda dekat pantai, tetapi bukan pantai Puaka dekat belakang quarters diorang tu tau, tetapi sebuah pantai yang si Kai dan Hakim ni dah buat kaji selidik, terletak jauh lebih kurang lah setengah jam daripada tempat diorang kerja tu tau. So itu bermaksud diorang nak kena sewa kereta lah untuk bergerak kan. Dan pantai tersebut dikatakan pantai tu agak tersembunyi sebab memang ramai gila orang tak tahu pasal tempat tu tau. Kalau tahu pun takkan dipenuhi lah dengan manusia-manusia yang menggelabah semua nak pergi pantai tu kan. So macam best sikit lah, kurang lah semak aku rasa Bersih pun bersih air dia, jernih hijau-hijau kebiruan macam tu. Memang best guys. Jadi disebabkan dah dekat penghujung praktikal dorang ni, Kai dan Hakim ada request untuk apply off day bersama, iaitu pada hari Ahad, dan memandangkan manager-manager dekat sana dah kenal dorang ni, kerja pun elok, berdisiplin bagai semua, maka approve lah permintaan dorang tu. Memang happy lah, senyum melebar je dua ekor ni. Dan hari Ahad pun menjelang lah, dan Kai dan Hakim plan untuk sampai ke pantai tersebut sebelum pada waktu tengah hari. Diorang tak nak panas-panas sangat lah, nanti sunburn bagai semua kan. Gedik lebih lah dua ekor ni. Dan sebabkan diorang nak pinik bagai semua, diorang nak macam sampai awal boleh setting-setting cantik punya lah. Okay, mereka semua kan, dua ekor ni dah siap dah beli makanan dengan peralatan masak semua tau. Memang dah standby betul-betul lah nak have fun pada penghujung praktikal dorang ni. Jadi dorang pun kenalah dapatkan kereta sewa pada pagi itu juga guys. So pada pukul 9 pagi itu, si Hakim dia telah pergi settlekan hal kereta sewa, dan Kai pula dia akan menguruskan budak-budak praktikal yang nak ikut dorang ni. Okay, so daripada 5 budak praktikal tu, hanya 3 orang sahaja yang dapat join. Yang lagi 2 tu terpaksa kerja, off day kena reject sebab tak cukup staff. Kesian diorang kan, diorang tengah semangat kan, sekali kena reject lah off day kan. Apa perasaan korang memang tak best mat. Dan budak 3 orang tu bernama Adib, Ganesh dan juga Chin. Satu Malaysia guys, jangan main Diorang ni memang excited gila nak follow guys. Lagi-lagi pula si Kai dan juga Hakim ni, diorang akan payung semua kos perbelanjaan. So memang senyum budak-budak ni. Yelah, praktikal kat sana kan, allowance bukannya banyak pun, cukup sekadar nak beli barang keperluan je. So memang happy lah budak-budak ni. Dalam pukul 10 pagi, Hakim pun sampailah ke kawasan belakang quarters dorang tu. Dia pun call si Kai, cakap dah aku dah sampai dah, jom kita gerak sekarang. Aku plan nak sampai sana paling lambat lah pukul 11 pagi. Jadi Kai dan budak 3 orang tu pun keluarlah lalu jalan kecil belakang quarters dorang yang Puaka tu. Mereka berjumpa dengan Hakim dekat belakang quarters dorang tu. Dan kemudian mereka terus gerak. So semasa dalam perjalanan tu, semua orang memang happy lah guys. Okay, memang bising gila, siap menyanyi bagai excited. Biasalah tu, memang jarang gila dapat keluar. So dapat peluang tu memang enjoy kau-kau lah cerita dia. Kemudian Hakim, dia ada bagi tahu dekat Kai yang semasa dia tunggu untuk mengambil kereta sewa tu kan, dia ada berborak dengan abang kereta sewa tu tau. Nama dia Mohsin. Wah, nak pergi mana ni? Awal-awal pagi aku dah datang nak pick up kereta sewa ni, kata Mohsin kepada Hakim.
Tak adalah bang, saya dengan kawan-kawan praktikal saya ni nak pergi mandi pantai bang. Dengar cerita ada pantai tersembunyi tu yang tak ramai orang tu. Bolehlah mandi-manda, nak barbecue, piknik bagai semua. Best sebab tak ramai bang. Tak adalah serabut kepala nak berebut-rebut pot nak buat barbecue, berkemah bagai kan. Oh, pantai tersembunyi hujung pulau kawasan hutan tebal tu ke dik? Betul lah tu bang, situlah tempat dia bang. Syok bang. Weh, situ memang syok dik, memang betul. Kadang-kadang tu langsung tak ada orang dik. Saya macam kamu jugalah dulu, bawa budak-budak praktikal lepak sana masa saya kerja dekat resort besar bagak tu. Awak tu praktikal dekat situ juga ke dik? Ya bang, saya praktikal kat situ. Memang best bang kerja situ, tapi seram kan quarters dia. Jalan pantai yang berpuaka. Abang pun kena juga ke jalan belakang quarters tu? Ya dik. Awak kena ganggu macam mana? Kak Ponti duk menyakat korang ke? Ya bang, teruk jugalah dia sekat kita orang. Dengar kata ada juga banduan askar tak ada kepala dengan tangan selalu berkawat dekat kawasan pantai tu kan. Tapi tak ada pula kita orang nampak masa tu. Belum lagi je nak kacau tu dik. Tapi awak jangan risau lah dik. Kita ni hanya perlu takut dekat Allah je. Yang penting jangan berhenti membaca ayat suci Al-Quran. InsyaAllah tak ada gangguan punya. Dah lah tu, korang gerak lah, nanti lambat pula sampai kan. Nanti bila awak nak pulangkan kereta sewa ni, kita boleh lah jumpa dekat kedai warung Nobi belakang quarters awak tu ya. Hati-hatilah korang pergi sana korang enjoy lah puas-puas. Okey boleh bang, terima kasih ya bang nanti saya akan roger-roger. Kai pun dia terdiam je bila dengar Hakim ceritakan perbualan dia dengan Mohsin. Kai asyik duk teringat, belum lagi je nak kacau tu dik. Member memang kuat tengyang-nyang guys, sama jugalah macam kes sebelum ni. Itu dia kerja dia, duk tengyang-nyang dia member. Tepat pada pukul 11 pagi, diorang sampai juga dekat pantai tu. Kawasan nampak memang cantik gila guys dan juga tenang. Memang chilling gila lah aku boleh kata Dan sebaik saja diorang sampai, semua turun kereta. Terus mat, diorang semua bersorak, happy gila sebab langsung tak ada orang kosong guys pantai tu. So diorang macam happy gila lah, macam kita tak payah nak berkelangkabut, berebut pot sini, pot sana semua kan. Memang relax lah kan, tak ada nak stress-stress sangat tau. Yang tak tahan tu, semua siap high five masing-masing man. Wih, dahsyat tu budak-budak ni. Excited betul lah. Dan Kai dia terus mengarahkan Adib untuk membantunya bawa turun segala barang piknik siap dengan kemah man. Rupanya plan diorang ni adalah untuk melepak dekat pantai tu sampai malam. Siap bawa kemah semua komplit. Lepas isap macam tu barulah diorang nak gerak balik. Memang betul-betul chilling budak-budak ni Untuk Ganesh dan juga Chin pula, diorang menolong Hakim untuk set upkan tempat piknik dan juga kemah dia tahu. Okay, so lepas dah bawa turun semua barang-barang kemah, barang-barang barbecue semua, Hakim dia ada menyuruh Ganesh untuk pergi mencari kayu untuk nak start bakar tempat barbecue diorang tu dan juga standby siap-siap untuk buat unggun api pada malam itu. Gila shock guys aku boleh kata Sekali-sekala dapat buat piknik macam ni kan, best Jadi Ganesh pun dia pergilah dekat kawasan yang ada banyak pokok-pokok dekat tepi pantai tu. Dan sebaik saja Ganesh dah ambil batang kayu semua, Hakim menyuruh budak 3 orang tu untuk start api dan terus masak barbecue. Lunchtime nak kena makan kan, perut dah lapar dah ni kan. So sebab tu budak 3 orang tu tengah buat tugas masing-masing. Hakim dia ada duduk dekat kawasan parking kereta sambil isap ukuk dengan si Kai ni. Kai pun dia ada berkata lah yang dia harap-harap semuanya akan berjalan dengan lancar pada hari itu. Dalam erti kata lain tak adalah gangguan-gangguan yang menyeramkan kan. Korang tahulah si Kai ni penakut. Dan Hakim pun berkata insyaAllah okey je. Bukannya nak buat bukan-bukan, just nak melepak, have fun je. Hang relax je Kai, hang relax je. Dan tak lama selepas itu, Adib pula dia telah memanggil Kai dan juga Hakim sebab makanan dah nak siap masak. Memang terror lah budak-budak ni memang chef-chef semualah kan, masak cepat dengan sedap tau. So diorang pun makan sambil borak-borak itu ini semua. Tetapi guys, sambil duk makan-makan tu Kai dia ada perasan dekat si Hakim ni. Dia duduk senyap je dan mata dia terpaku memandang ke atas dekat satu pokok ni. Pokok itu terletak dekat je dengan kemah diorang. Memang berhadapan lah dengan kemah diorang ni. Dan Hakim pun berkata, "Weh Kai, kau perasan tak pokok tu? Pokok tu je yang berbeza dengan pokok yang lain." Muka Hakim mak confirm gila tau. Dan Kai pun je membalas, "Pokok yang macam mana tu Kim yang lain tu? Sama je aku tengok semua." Cuba kau perhati betul-betul Kai. Kan tu pokok yang sama dekat belakang quarters kita yang Pontianak duk bertenggek perhati kita malam tu. Fresh lagi Kai ingatan aku ni.
Aduh Kim, kau jangan macam-macam Kim. Siang-siang tengah hari buta ni kau nak takutkan aku. Alamak Mat. Bukan nak takutkan kau Kai. Saja je nak bagi tahu sebab macam pelik tu. Kau tengok pokok-pokok lain tersusun elok je pokok yang sama kan. Ini je pokok yang lain. Macam tak nak mati pun ada pokok ni weh. Tak apalah Kai. Aku nak Zohor kejap, lepas tu aku nak tidur. Ngantuk pula ni. Aku tak boleh tidur weh malam tadi. Kau pun rehatlah kejap. Aku tahu kau pun tak boleh tidur malam tadi. Tak apalah Kim, kau tidurlah dulu. Aku lepak dengan budak-budak ni kejap. Apa nanti aku kejut kau. Kau ni asal jangan terlajak pula Kim. Nak dipendekkan cerita, selepas dia tidur tu, Hakim dia terjaga. Dan sewaktu dia terjaga tu, dia perasan di sekeliling dia, keadaan pantai berkelihatan begitu gelap. Satu lampu pun tak ada. Bila dah macam tu, member dengan lintang pukangnya bangun capai handphone dan buka torchlight dekat phone dia tu. Dan dia perasan hanya dia seorang sahaja dalam kemah dan dia macam pelik. Apa pasal sunyi semacam? Secara kebiasaan budak-budak ni memang riuh rendah kalau borak ni kan. Mana pergi Kai dengan budak-budak yang lain? Dia pun dengan perlahan keluar daripada kemah dia. Memang gelap gila guys. So dia pun duk suluh lah sini sana nak cari kawan-kawan dia kan. Tapi langsung tak nampak pun kelibat budak-budak tu. Sampaikanlah apabila Hakim dia teringat dekat pokok dekat kawasan kemah dia tu. Dia pun menyuluhlah dari bawah sampailah ke atas. Very intelligent lah Hakim ni Hey. Dan apa yang dia nampak guys? Hakim dia ternampak Kai, Adib, Ganesh dan juga Chin. Tubuh badan mereka digantung dekat ranting pokok puaka tu. Di leher diorang terdapat tali yang terikat dan badan mereka tu tergantung macam hukuman gantung macam tu guys. Hakim terus menjerit Allahu Akbar dan dia tersungkur jatuh ke belakang. Dan bila dia hendak membangunkan diri dia tu, dia terdengar bunyi tup tup tup, bunyi tapak kaki orang. Jadi dia pun menyuluh lampu torchlight phone dia tu dekat kawasan ataupun arah bunyi tapak kaki tersebut. Sekali apa yang dia nampak geng, susuk tubuh banduan askar yang tak berkepala tu sedang berkawat. Dia sedang berkawat setempat tetapi menghadap ke arah Hakim. Hakim pun bangun cepat-cepat dan menjerit macam dah nak histeria guys. Okay, dia main bedal je lari dalam keadaan gelap gelita tu tau. Phone apa semua tak tahu pergi mana dan tanpa dia sedar, dia tersungkur dan tertangkup dekat pesisiran pantai yang dipukul dengan ombak. Sam! Muka Hakim disimbah dengan air oleh Kai. Astaghfirullahalazim Hakim. Aku dah cakap dah. Kau jangan melarat tidur woi. Bukan setakat solat asar kau melepas mat. Dah nak isyak dah pun weh. Aduh Hakim. Aduh asal aku tak kejut aku Kai. Kita orang ni seorang-seorang cuba kejut engkau weh. Tapi kau ni yang tak sedar-sedar. Aku fikir kau betul-betul penat lah. Itu yang aku biar kau rehat. And sendiri kau terjaga nanti. Tapi alamak dah isyak dah ni Kim. Hakim sambil melap muka dia kan. Dah awal sampai simbah air kat muka aku ni. Kau dah mengelupur Kim. Macam nak kena sawan dah aku tengok. Nasib baiklah aku terniat nak masuk kemah nak check engkau ni weh. Aku panik lah. Tu yang aku simbah air kat muka engkau. Weh dah lah Kim. Jom lah kita kemas-kemas sikit. Kita plan nak balik lepas isyak kan. Macam ni lah. Nanti dekat quarters aku kau Adib kita solat sama-sama. Dah lah Kim. Bangun. Sebaik sahaja dah kemas semua barang dan masukkan ke semua barang-barang tersebut dalam kereta, Hakim dan Kai lepak dekat tepi kereta sambil pasang rokok, hisap rokok lagi. Diorang ni memang kaki rokok guys. Dan untuk 3 budak-budak yang lain tu pula, diorang dah lepak dalam kereta tunggu nak balik je. Dengan berlampukan satu sahaja lampu jalan dekat kawasan parking tu, Kai dia ada bertanya dekat Hakim, "Weh, apa kes tadi Kim? Sampai macam tu kau mengigau weh. Sumpah aku takut gila bai tengok kau tadi. Aku mimpi buruk Kai. Rasa macam nak menangis pun ada ni." Astaghfirullahalazim. Apa yang kau mimpi tu Hakim? Cuba kau cerita sikit dekat aku. Aku mimpi aku nampak engkau, Adib, Ganesh dengan Chin tergantung dekat pokok tempat kemah kita tu Kai. Aku nampak korang dah tak bernyawa weh. Allahu Akbar. Bukan tu je Kai.
Sebab lepas tu aku berlari and aku tersungkur. Bila aku nak bangun tu, aku nampak kelibat banduan askar yang tak ada kepala tu tengah berkawat menghadap aku bro. Sampai sekarang ni aku masih lagi meremang weh. Hujung-hujung mata aku ni asyik terbayang je kelibat banduan askar tu. Allahu Akbar, serius Hakim. Weh, kau jangan weh. Ya bro, aku tak tipu. Aku macam dapat rasa benda tu dekat je dengan kita orang ni. InsyaAllah tak ada apa lah Kim. Kau tengyang-ngiang ni Kim. Tak boleh bro, problem nanti. Memang guna ayat dia balik mat. Kemain si Kai ni. So dorang pun teruslah masuk ke kereta dan meninggalkan kawasan pantai itu. Jalan dekat situ tak payah cakap lah guys. Lampu yang ada pun setiap 100 meter baru ada lampu jalan tau. Memang diletakkan macam tu sebab situ memang jarang sekali untuk kereta lalu lalang tau. Terutama sekali lepas time-time waktu maghrib yang dah gelap macam tu. Memang gelap gila weh. Sepanjang Hakim memandu kan, sebaik sahaja dia melapasi satu tiang lampu, Hakim dia memandang dekat cermin pandang belakang tu tau. Dan sewaktu dia duduk tengok dia cermin tu, dia ternampak susuk tubuh banduan askar yang tak berkepala tu tengah berkawat setempat betul-betul dekat bawah cahaya lampu jalan menghadap ke arah kereta diorang tu. Jadi Hakim dia terus memasang stesen radio orang mengaji dan dia beristighfar untuk menenangkan diri dia dan teruskan memandu untuk berjumpa dengan Mohsin dekat warung belakang quarters seperti yang dijanjikan. Jam pun dah menunjukkan hampir pukul 9 malam dan sebaik saja mereka sampai dekat warung tersebut, Mohsin dah pun duduk menunggu sambil isap rokok, minum cawan kopi panas. Minum cawan kopi panas Minum secawan kopi panas. So dorang pun teruslah duduk dekat meja si Mohsin dah siap-siap booking. Siap booking table mat. Lain macam warung ni boleh buat reservation guys. Kuasa Mohsin nak open table agaknya. So sebaik saja budak-budak tu duduk, Mohsin terus bersuara. Korang berdua ni awak muka macam tai. Patut muka happy-happy lah kan. Dah seharan enjoy semua benda kan. Ini mesti ada benda yang dah mengusik ni kan. Aduh. So bila Hakim dengar Mohsin cakap macam tu, dia pun terus buka cerita tentang mimpi buruk dia dengan kelibat banduan askar yang tak berkepala tu. Mohsin, Kai dan juga yang lain dengar je dengan teliti Hakim duk bercerita tentang pengalaman seram dia tu tau. Dan sambil-sambil tu Mohsin hanya menganggukkan je kepala dia sepanjang Hakim bercerita. Dan kemudian Mohsin terus mencelah dan bersuara untuk memastikan satu benda. Kejap Hakim. Benda tu ada follow korang balik tak? Korang ada tak rasa meremang ke rasa tak sedap dia nak sampai jumpa saya ni? Tak ada bang. Dekat kawasan pantai tu je rasa tak sedap. Sekarang ni okey. Okey lah. Cerita dia macam ni dek. Masa saya muda-muda dulu, saya kerja dekat tempat yang korang semua ni kerja sekarang ni. Umur saya bayar-bayar awak jugalah. Dan sama juga macam korang ni semua, saya terima khabar tentang betapa kerasnya jalan belakang quarters menuju ke pantai. Kak Pontianak korang dengan banduan askar berkeliaran tu benda standard je sebenarnya. Hampir setiap orang yang duduk kat quarters tu mesti ternampak. Sebab tu saya tanya awak pagi tadi Hakim, selain Kak Pontianak tu, banduan askar tu ada bagi salam pengenalan ke tidak? Tapi awak kata belum. Tapi lepas awak dah kena gangguan dekat pantai yang sunyi tu, maka sampailah hajat dia untuk follow korang. Gila juga korang ni sebenarnya pergi ke pantai tu sampai waktu malam Tak pernah dibuat orang. Orang sini pun tak berani. Lagi satu saya nak kongsikan dekat korang ni. Mohsin pun ada cerita seram juga guys. Orang-orang lama yang kerja dekat resort tu ada pernah bagi tahu. Tempat quarter staff tu sebenarnya, pada zaman dulu sebelum resort ni dibina, situ adalah tapak perkuburan masa zaman penjajah dulu. Boleh jadilah kenapa hantu banduan askar tu duk berkeliaran. Wallahualam. Tapi tak apa. Sebagai pengajaran, kita kena sentiasalah jagalah adab dan juga pertuturan kita sebab kita ni ada dekat tempat orang. Alhamdulillah korang pun dah sampai sini dengan selamat. Kira okey lah tu. Pengalaman orang kata. Dah lah korang balik lah rehat. Nak pukul 11 malam dah ni. Kita ni korang jangan risau, tak ada hal punya. Ni biar saya settle. Jadi mereka berlima pun bangun dan terus menuju ke jalan belakang menghala ke quarters. Dan pada ketika itu sepanjang mereka berjalan,
Raut wajah muka Hakim ibarat dalam ketakutan dan dia pun berjalan dengan laju mendahului semua orang. Member betul-betul nak sampai cepat guys kat quarters Dan sebaik sahaja nak masuk ke pintu pagar quarters, Hakim dia terdengar bunyi yang sama seperti didengar dalam mimpi dia itu guys. Iaitu bunyi tapak kaki sedang berkawat. Cuma bunyi itu terdengar lagi kuat dan lagi laju rentak dia guys. Tap, 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 tap dari arah depan dia dan terus dia ternampak kelibat banduan askar itu terpacak di pintu pagar ibarat seperti benda itu sedang menunggu kehadiran Hakim. Hakim dia terkejut dan terus menjerit dengan kuat, Allahu Akbar. Di hospital, Kai datang bersama dengan Mohsin. Dah kenapa pula Mohsin tiba-tiba ada kan? Si Kai ni diajak sebab nak tumpang kereta. Pandai mak si Kai ni, wajar betul. Bila Kai telah berjumpa dengan Hakim, Hakim dia ada bertanya kepada Kai tentang apa yang terjadi dan Kai pun dia cakap yang Hakim dia meracau-racau, menjerit-jerit semacam orang kena histeria dan lepas itu dia tersungkur, terjatuh, kepala hentak dekat bujur pintu pagar, pengsan. Tu yang masuk buat tu. Tak rock langsung guys, muka dia gerang si Hakim ni. Dan Kai pun dia ada pesan kepada Hakim supaya pasang ayat suci Al-Quran untuk meredakan sedikit rasa takut tu semua. Dan sambil Kai dia duduk dekat hujung katil Hakim, Hakim dia ada berkata, aku masih lagi rasa takut lah Kai. Macam baru tadi dia jadi benda ni. Aku berpeluh sejuk dengan meremang, rasa sampai sekarang bro. Dan Kai pun dia berkata kepada Hakim, macam ni lah Hakim, kau rehatlah bro. Kau masih tengyang-ngiang lagi ni Kim. Tak boleh Kim. Problem nanti. Dan itulah dia guys, kisah antara Hakim dan juga banduan askar itu. Bukan Hakim dengan Kai tetapi Hakim dengan banduan askar, di mana pada akhirnya mereka berjumpa, berselisih depan mata kau. Pisang si Hakim ni, part 1 dia paling berani, time ni dia pula lah yang paling teruk sekali. Aduh hai, memang kelakar betul lah. Aku terhibur guys dengan cerita ni Aku nak cakap terima kasih banyak kepada pengirim lah dan kepada semua yang telah tengok video aku sampai habis. You guys are the best. Macam biasa, I will see you in the next premiere. Teruskan menyokong channel Last Manchester dan jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan the bell notification. As always guys, never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Bye bye. Tup 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 tup. Macam tu. Aku tak tahulah bunyi sound effect ni kan.